Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam mesra, salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya malam ini. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Fuwui, how are you? Selamat malam, terima kasih. Salam Khairul Paklam. Salam Syahar Ibrahim. Terima kasih hadir sembang malam bersama dengan saya. Salam Mustafa Ilyas, begitu juga Nenek Porak. Saudara Tun Arman, apa khabar? Saudara berakhir berita Man daripada JB. Terima kasih Man. Ramdi Sabran, Muhammad Elias, Hamidah Ahmad, Hamzah Hussein, apa khabar saudara? Semoga saudara sihat. Mayang-Mayang, Samsul Anwar, Joka, Abdul Rashid Ngah, Nur Azwa, Muhammad Zainal Abidin Hafiz, Mahran Harun, Syami Sulaiman Ali, Nasir Muda, Fauzi Taib, Dian. Dian tadi ada nampak Dian punya ni persoalan ya. Saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Sodian sedap belaka. Syahir Ahmad, Muhammad Razali Mustafa, Syukur Jamil, Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Mak Safri, Amir Dollah, Badrin Abu Bakar, apa khabar? Terima kasih. Hidup UMNO. Anggrek Rainbow ni semoga mewangi ya anggrek. Edi Nur, Azlan Ahmad, Nur Samsiah dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu-satu. InsyaAllah malam nanti selesai saya memberi pencerahan malam ini, kita akan dapat berkomunikasi ataupun saya akan santuni anda ya, Saudara Ismail. Baik, hari ini tanggal 13 Syawal. Dah 13 hari dah saudara. Kita meninggalkan bulan Ramadan. Terasa rindu yang teramat mendalam. Dan kalau mengikut Romanisnya, hari ini adalah hari Isnin. Yang mana bekerja sudah mula bekerja, iaitu hari ini 24 Mei 2021. Dan saya melihat bahawa angka-angka masih lagi tidak menyenangkan. Iaitu COVID-19 hari ini masih masuk 1, 2, 3, 4 hari kelima 6,000 sahaja. Semalam 6,976, hari ini 6,506. Ya, jadi walaupun ada pengurangan lebih kurang 400 orang, tapi masih lagi di angka 6,000 sahaja. Dengan jumlah terkumpul lebih setengah juta, 518,600 orang. Dan hari ini adalah jumlah kematian yang tertinggi, iaitu 61 orang yang telah pun dicengah maut, menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang menemui ajal kesan daripada dipercayai daripada virus corona adalah 2,309 orang. Di Perlis nampak gayanya masih belum beransur pulih ya, sebab semalam 8, hari ini 7. Di Kedah juga begitu keadaannya. Semalam 422, hari ini 348. Di Pulau Pinang, Mami, cik tak tahu nak cakap, tak tahu cik nak cakap lagu mana dah Mami weh. 372 semalam, hari ini 384. Tinggi tu Mami. Di Penang. Sebab gelombang di Pulau Pinang masih lagi beredar 1, 2, 3, 4, 5 hari dah 300 tinggi. Jadi warga Pulau Pinang pastikan jaga kebersihan diri, duduk di rumah. Tak ada keperluan jangan keluar. Tak payahlah nak pergi cari nasi kandak ke apa ke, tak payahlah dulu. Buatlah apa yang patut di rumah, buat nasi tomato ke, biar goreng mi ke. Duduk di rumah diam-diam, rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Di Perak lahai epic wak lebo. Apa Pit tadi teman tengok cerita mereka minta supaya total lockdown epic kesian epic wak lebo sebab Perak ni yuk masih lagi yuk Raban Tebing. Semalam 279, hari ni 231, masih lagi 200, tinggi yuk di Perak. Tak tahulah sama ni di Kuala Kangsar ke, di Lumut ke, di Tepin ke, ataupun di Teluk Intan ke, atau Bagan Datuk, teman tak tahu. Tetapi laporan yang teman dapat, di Perak hari ini adalah 231 warga Perak yang dijangkiti
oleh virus corona. Jadi tak heranlah kenapa Ebit Wan Lebo menjerit siang tadi minta supaya ada lockdown. Tapi niaga jalan terus Ebit ya. Saya yang berkesempatan berada di Kuala Kangsar, bantu-bantulah Ebit. Siang dia. Aduh, hai. Di Selangor, astagfirullahalazim. Walaupun turun semalam 2,235, hari ini masih lagi angkanya 2,049. Jumlah warga di Selangor yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 169,678 orang. Bukan angka yang kecil, saudara. Jadi sebab itulah orang Selangor ni kalau boleh jangan keluar rumah lah. Saya menyarankan duduk di rumah, makan apa yang ada, baki-baki kuih-kuih raya itu hari dulu. Tak ada buat apa, santuni lah, tengok TV ke apa ke. Cuma bila pagi tu, dalam pukul 10 pagi tu, keluarlah rumah sekejap untuk mendapatkan cahaya matahari. Jangan lupa minum air panas. Jangan lupa minum ambil telan pil vitamin C. Jangan lupa kalau ada habatus sauda. Kalau ada vitamin B kompleks. Kalau pergi ke farmasi dan sebagainya. Ya. Kemudian di wilayah Persekutuan meningkat. Semalam 447, hari ini 468. Di wilayah Persekutuan ni, wilayah Persekutuan dia meliputi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni sempadan dengan Selangor, iaitu sama ada di Bangsa, di Kampung Abdul Hukum, di Ceras, sampai membawa ke Batu Muda. Tanpa Batu Muda tu Jalan Ipoh tu tinggi tu nampak gayanya. Peningkatannya begitu ketara. Begitu juga di sekitar kawasan Jalan Masjid India, flat-flat samping, Jid Ceras. Sekarang ni di Kuala Lumpur bila Persekutuan masih lagi 3 hari lepas 654, dia turun 447. Hari ini sudah ada peningkatan menjadi 468. Begitu juga di Putrajaya. Selama ni Putrajaya ni single digit, hari ini double digit. Berbeza dengan semalam 30, hari ini 40. Saudara, di Negeri Sembilan, tarik nafas, tak logo lah. Kau mana lah Jang weh? Jang, Jang. Tan pun tak mengamuk ke Tan? Ni tinggi ni Tan. Walaupun orang mempertikaikan tentang apa yang berlaku di nilai 3. Janganlah ini jangkitan virus corona kesan daripada di nilai 3 pula. Sebab nilai 3 katanya bukan Negeri Sembilan punya. Nilai 3 adalah kawasan wilayah Persekutuan atau Selangor. Ini satu hal lagi. Perbicaraan berhubung dengan Nilofa. Mereka mengatakan bahawa nilai 3 itu wilayah Selangor, bukannya di Negeri Sembilan. Apa kono lah dia orang ni. Ilah. Ada ke peta-peta negeri pun nak dibedek-bedek, nak diubah-ubah. Saya tak faham lah ni. Yang saya tengok sekarang ni meningkat ni. Di Negeri Sembilan 329. Begitu juga di Melaka. Melaka. Saudara Hashim. Saudara dia Lendu. Macam mana ni? Sebab semalam 209. Peningkatan di Melaka begitu ketara. Ya, dia turun daripada 212 4 hari lepas. Kemudian dia naik dia turun 165. Tapi dia mula meningkat 175 3 hari dulu. Naik lagi 209 dan hari ini 329 di Melaka. Ya Ruby. Jadi ini keadaannya di Melaka. Dan di Johor, walaupun ada kelegaan, tapi gelembungnya macam saya katakan, di Johor dah saya nak masuk minggu kedua dah ni. Gelembungnya tidak ada menurun 100 ke 200. Dia turun 400, 600. Mula-mula itu 699, turun 615, turun 406, naik balik 407, naik balik 549. Hari ini turun tapi 468. Yang mengherankan dipaham. Sebab di Pahang ni dia selama ini kita double digit. Hari ni di Pahang kekal 3 digit. Dah berapa hari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Pahang lebih daripada 100. Mula-mula dia naik dengan 150, dia naik 157, naik 161, meningkat 227. Kemudian meningkat lagi 263. Hari ini ada kelegaan tapi 257. Warga Pahang berhati-hati ya, sebab ini musim hujan. Dan cuaca sekarang ni tak menentu. Saya ada kejap panas, kejap sejuk, panas, sejuk. Boleh mengakibatkan kita demam. Kalau sesama. Dan ini adalah punca-punca memudahkan jangkitan kepada COVID-19. Begitu juga di Terengganu.
Terengganu masih lagi tidak dapat lagi mempertahankan double digitnya. Dah sama dengan Pahang kan. Sebab 4 hari lepas 161, kemudian dia naik 227, terus meningkat 263. Hari ini turun tetapi 257 saja. Saudara. Begitu juga di Kelantan. Kelantan masih belum ada kelegaan lah Saudara Azmi. Walaupun ada susut hari ini, banyak juga susut hari ini, tapi 400 lebih. Dah berapa hari dah di Kelantan ni. Mek, cik, sain belakang dah. Tadi yang mau tengok kau daripada Kelantan, kata dia cakap keadaannya berat sungguh. Sebab di stadium di Kota Baru penuh orang nak buat injection ini imunasi. Tapi kerana SOP tak boleh, dia berterabur lah. Jadi itu keadaannya di Kelantan. Sebab kita hari ini di Kelantan semalam 626, ada susut sedikit 451. Kita mendoakan mungkin ada imunasi dan sebagainya boleh susut berterusan. Kalau tak di Kelantan agak mengusahakan, tak ada sebab Kelantan ni bukan banyak kilang pun. Mungkin jangkitan daripada Thailand, tapi Thailand tak ada pula berita yang mengatakan outbreak yang begitu kuat. Jadi ini tentang warga, mungkin cari tengok banyak sangat kereta-kereta daripada Selangor, Lembah Kelang ni balik ke Kelantan ke tak tahu. Kerana tengok jam masa ada 2 hari minggu lepas, banyak kereta yang balik daripada Pantai Timur. Jadi keadaannya di Kelantan 451. Di Sabah juga memperlihatkan ada peningkatan. Terus ini hati-hati sebab sekarang ni 184, semalam 136. Ya, sebab saya katakan kalau hujan di Sabah ni mudah merebak. Dan di Labuan juga, selama hari ni Labuan ni double digit. Selama ini Labuan double digit, tapi hari ini memeranjatkan saya sebab Labuan 171 saudara. Dan di Sarawak ada kelegaan daripada 663 tapi 530. Jadi kepada teman-teman semua di seluruh negara, berhati-hati, jaga kebersihan diri. Bila kita keluar rumah, masuk rumah, pastikan kita pakai sanitizer atau sabun lah. Carilah sabun diri, bersih diri. Kalau saudara pergi ke pasar dan sebagainya, balik mandi. Pastikan anda mandi, bersihkan diri. Ingat bahawa kita punya keluarga, janganlah sebabkan kita, sebab saya lihat tadi ada 2-3 hantaran. Agak menyedihkan macam mana peristiwa sebuah keluarga. Boleh katakan tinggal dia 2 orang aja lagi yang di Sungai Besi, yang masih lagi bertahan, yang lain sudah pun kembali menemui ajal. Kesan daripada jangkitan virus corona. Ini sebab saya katakan ini perang, it's a war against the pandemics of virus corona. Bagaimanapun saya nak ucapkan terima kasih lah kepada keprihatinan Datuk Mio, iaitu Ketua Polis Perak. Alhamdulillah, Ketua Polis Perak dia buat kenyataan hari ini bahawa pekerja-pekerja perkhidmatan seperti pemandu bas atau pemandu lori, jadi mereka tak perlulah pergi membuat swab test, tak perlu menunjukkan sertifikat ataupun sijil swab test, hanya memadai dengan surat daripada syarikat dan beritahu kepada polis mereka bekerja itu. Kalau tak nanya lah, macam saya katakan semalam, sedih juga kalau seorang pemandu lori terpaksa pergi buat swab test. Harga swab test sekarang ni bukan murah saudara, 270, 360. Jadi sebab itu saya katakan kadang-kadang SOP ni yang dibuat ni bukannya SOP yang menyenangkan rakyat, tetapi SOP yang mencekik rakyat, dia kata. Jadi menurut pada Ketua Polis Perak, Datuk Mio, dia kata sebelum ini prosedur operasi menetapkan mana-mana individu perkhidmatan perlu yang tinggal dalam kawasan PKPD dan bertugas di luar harus menjalani saringan kesihatan. Tapi katanya sekarang ni boleh. Jadi orang Perak, yuk kalau bawa lori tu boleh lah, yuk tak payahlah nak tunjuk sertifikat. Kalau dia mau tanya kalau ada sekatan mana surat ini buat surat tidak, arifulah pada bos Mika, itu Ketua Polis Perak Datuk Mio. Saudara, baik, itu laporan tentang COVID-19. Hari ini saya dapat kiriman daripada sahabat saya, iaitu Datuk Hashim. Dia adalah mantan anak pada Mufti Negeri Sembilan, cantik. Sebab ini dia kata kita suruh hayatilah, sebab saya pecahkan kepada 3 siri. Jadi hari ini, besok dan lusa saya akan bacakan, iaitu dialog antara manusia dengan Al-Quran. Sebenarnya kita ni dengan Allah SWT, kita bila kita semayang tu kita bercakap dengan Allah. Dia bukan kita sujud, itu hanya kita bercakap. Tak, kita bercakap dengan Allah, kita meminta. Saudara Abdul Hamid Hashim sangkut-sangkut Allah. Saya tak tahulah, kalau sangkut-sangkut tu saya minta maaf lah saudara. Nak buat macam mana, itu di luar kemampuan saya. Ya, jadi yang saya nak buat ni tazkirah hari ni lah tentang dialog antara manusia dengan Al-Quran.
Dan saya nak beritahu kepada saudara, hari ini mungkin kita bersyarat agak panjang sebab ada beberapa perkara yang saya perlu baca supaya kita dapat semua faham, terutama menyangkut soal vaksin dan juga tentang menyentuh apa yang dinyatakan oleh Yang Mohd Perdana Menteri semalam. Jadi mungkin kita punya pencerahan malam ini mungkin mengambil masa yang agak panjang. Jadi sediakan kopi O lebih sikit. Sedak-sedak kuih itu ambil dah yuk. Ya. Sebab mengikut dari Datuk Syed ini kajian mereka dalam antara dialog manusia dengan Quran, ya. Jadi bila manusia bertanya kepada Sang Khalik, "Ya Allah, apakah gerangan yang sedang menimpa kami saat ini?" Jadi sebenarnya dalam Al-Quran ada menjawab. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 yang menyatakan, "Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan." Artinya Al-Quran dah bagi tahu. Jadi kita bertanya lagi, mengapa harus diuji dengan wabak corona seperti ini? Buka Al-Quran surah Al-Ankabut ayat kedua. Surah Al-Ankabut, Al-Quran dah jawab. Dia kata, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Jadi ini adalah ujian sebenarnya. Kemudian bertanya lagi, untuk apa sungguhnya ini ya Allah? Jadi dalam surah At-Taqabun ayat yang ke-11, surah At-Taqabun, Al-Quran menjawab, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin daripada Allah SWT. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Ini jawapan daripada Al-Quran. Jadi artinya bila kita baca Quran, kita faham apa persoalan yang ada dalam jawapannya. Sebab tu saya katakan, untuk menangani COVID-19 ni, kita balik kepada ajaran sunnah Rasulullah. Itu yang terbaik sebab dah ada. Kemudian ada persoalan lagi, namun mengapa harus terjadi pada kami? Jadi kita bertanya, mengapa lah terjadi benda begini? Refer Al-Quran surah Al-Kabut ayat yang ketiga, sambungannya. Dia kata, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kemudian kita bertanya lagi, dari mana datangnya musibah ini? Ya Allah, Al-Quran dah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-165. Ya, dalam Al-Quran itu mencatatkan dari mana datangnya ini. Katakanlah itu dari dirimu sendiri, bukan daripada Allah. Dia diri kita sendiri. Kita buat kotor, kita mendatangkan segala musibah yang ada di dunia ini. Kemudian kita tanya, tapi ya Allah, wabak ini sungguh buruk bagi kami. Kita tak puas hati, nak challenge lah semua. Tapi ya Allah, wabak ini sungguh buruk bagi kami. Maka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, ia menyatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Kemudian kita tanya lagi, telah sesak nafas kami, berat hidup kami gara-gara wabak ini. Jadi Al-Quran dah jawab melalui surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu yang saya selalu katakan, bahawa Allah itu adil. Dia tidak meletakkan bukit di atas bahu kita. Segala ujian itu, benda yang berat diletak di atas bahu kita yang kita mampu pikul. Jadi ayat daripada 286 surah Al-Baqarah mengatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan kesanggupan dirinya. Dan akhirnya kami tidak boleh bekerja ya Allah. Kami dikurung di rumah. Ini kita tanya, ya Allah, kami tak boleh buat kerja, kami dikurung di rumah. Jadi kami tidak mampu buat apa-apa. Surah Ali Imran ayat yang ke-139. Dia jawab, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kembali pada Allah, beriman. Itu sebahagian daripada kiriman yang saya nyatakan supaya kita dapat melihat saudara apa yang nyatakan. Ini kita balik pada ajaran kita. Kita orang Islam, saudara. Besok saya akan sambung lagi sebab saya tengok panjang sangat. Selesai cerita pendek, kita pergi e-commerce. Jangan lupa berniaga, saudara.
Saya tak lupa untuk e-commerce, mungkin agak memboringkan bagi saudara. E-commerce, jangan lupa hubungi Azhar 011-330-41241. 011-330-41241. Dan dia sekarang ni tengah mengusahakan, dia berjual aroma supaya rumah kita semerbak wangi. Itu bakar. Bakar ni adalah ini dibakar ya. Bila kita bakar, macam kita pergi mana kedai-kedai Arab semua, ada dia punya produknya tu, bila dibakar harum. Memang sunnah bagi Rasulullah, dia wangi-wangian. Jadi saya boleh berhubung dengan Azhar sebab banyak yang bertanya dengan saya, apa benda ni? Dengan itu pembekas tempat bara itu. Kemudian dia sekali datang dengan dia punya cakulnya dan dibakar, wangi rumah. Bilik saya sekarang ni aromanya harum saudara. Dan untuk kita yang mana kalau rasa-rasa hidung semua dan sebagainya, saya rasa elok sedut tu. Saudara. Tapi jangan lupa berhubung dengan Azhar adalah produk ibunya, iaitu rendang tuk dan orang Perak yo. Bahulu berdal. Hubungi Azhar 011-330-41241 ataupun Siti Fareha 017-711-4300. Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Ini sedap makan. Saya makan tadi dengan masih ada lagi baki-baki lemang, masih ada lagi kuih ketupat, cicak. Aduh, sedapnya. Kalau saudara memerlukan buah-buahan, ini kiriman ini daripada Kizinis, Syauqi. Buah-buahan manis dan elok. Kita kena, bila kita dalam keadaan COVID ini, antara caranya lah kita kena banyak makan vitamin C dan buah-buahan saudara. Ini untuk yang di Lembah Kelang, banyak sangat. Dia punya tinggi jumlah. Berhubunglah dengan Syauqi 012-357-5703 untuk mendapatkan buah-buahan yang segar daripada luar negeri dan harganya di bawah pasaran, bukan harga di kedai, lebih murah lagi. Itu di kawasan Lembah Kelang lah. Dan yang tentulah yang terakhir sekali, iaitu toko jamu Kemaman. Sahabat kita saudara Zul. Ini baik sebenarnya saudara. Toko jamu Kemaman, saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449. 019-917-0449. Yang ada di tangan saya sekarang ini adalah minyak habatus sauda ataupun black seed. Pakar-pakar perubatan Jerman mengesahkan bahawa antara ubat yang baik untuk merawat COVID-19 adalah black seed, iaitu habatus sauda. Ini grade A, original daripada Habsyah. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 09917-0449. Minyak habatus sauda ini adalah untuk menambah tenaga, stamina dan kelusuan, meningkat sistem imunisasi dan antibodi, kemudian anti-inflamasi, mengurangkan bengkak badan, bengkak sendi, artritis, dan melancarkan sistem pernafasan kalau ada asma, menstabilkan kolesterol, kadar gula dalam darah dan tekanan darah, serta rawatan jangkitan pundi air kencing, melawaskan pengadaman dan anti-tumor ataupun anti-cancer ataupun thyroid. Saudara, ini kalau saudara pesan dengan dia menyediakan juga oleh-oleh daripada toko jamu Kemaman, iaitu Balm Gatal Plus. Ini kalau tak ada gatal-gatal, maklumlah sekarang ni musim panas sejuk. Zulkifli Yunus, faham sangkut-sangkut. Astaghfirullahalazim, di luar kemampuan saya. Saudara Rusnah Mak Yusuf hilang. Biarlah mereka kadang-kadang melakukan tindakan begitu. Saya tak tahulah. Warga Jekom bila orang bagi pencerahan ni, dengar lah. Tak suka dengar, keluar, duk ganggu orang. Apa? Itu saja tadi e-commerce saudara. Baik saya. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Jadi kita ingat, kalau berbelanja tanpa had, negara bakal bankrupt. Ini sebab itu kena ada parlimen. Ini quotation ni sebenarnya saudara, bila bulan lepas sebelum puasa dulu, yang Muhammad Mullah Tengku Razali, dia kata kat saya, dia kata, Datuk, wawarkan pada rakyat, kalau negara kita berbelanja tanpa had, tanpa mendapat keputusan dari parlimen, boleh bankrupt negara kita. Jadi saya jadikan tagline saya. Sebab itu kalau berbelanja tanpa had, negara bakal bankrupt ataupun muflis. Dan saya menyatakan salam moratorium ni sebab kita menuntut sekarang masuk PKP 3.0. Orang dah tak boleh bekerja lagi, keadaan ekonomi terus mengudum, dan
kumpulan wang sebenarnya pekerja 10,000 tu I sinar, I malap apa semua, janganlah bagi I kecewa ya. Sabar sangkut-sangkut Datuk. Yang saya nampak ni Go Musang clear. Terima kasih. Ada setengah dapat clear, tapi tak mengapa saudara. Cry okey ya. Kalau ada sangkut-sangkut di mana bab-bab yang saya nak tengok nanti malam nanti dalam YouTube ataupun besok ke, admin akan masukkan juga mereka apa. Cuma yang saya katakan bahawa dengar dulu. Ini pencerahan live. Kalau saudara ada bentuk okey. Terima kasih. Salam Datuk. Semoga sihat. Saudara John. Okey saudara, tajuk perbincangan kita malam ini berjudul Bila Marah Jadi Benci. Ini gamaknya mereka nak potong saya ni. Itulah saya kata saudara baru waria. Suka dengar lah, tak suka tak suka pun dengar lah katanya. Saudara ambil dolar sangkut-sangkut. Al-Ustaz clear. Terima kasih. Jadi bicara kita malam ini berjudul Bila Marah Jadi Benci. Sebelum itu, kita dengar apa kata Pak Nazir. Kata Pak Nazir melalui pantunnya, terima kasih saudara Raja Kamal Raja Baizal, Sekarang Petani clear. Terima kasih Bu. Dubai okey. Alhamdulillah saudara Azman Mak Yunus. Dubai okey okey. Penang juga. Penang tak clear. Allah saudara Fuad. Macam mana nak buat lagu tu? Tinggi. Tinggi dia punya apa? Dia punya COVID-19 tu. Lubuk Cina clear Melaka. Okey. Saudara, kata Pak Nazir, beli beroti siap diketam. Beroti ni kayu beroti saudara. Dia orang utara dia panggil beroti. Kayu beroti. Tapi beli beroti siap diketam sama kunci sambil celoteh. Kalau hati sudah hitam, diberus dicuci, takkan putih. Itu kata Pak Nazir. Jadi kalau hati dah hitam, dia mereka yang ganggu kita ni hati dah hitam. Buat macam mana pun takkan putih. Apa pun tak dapat. Senyap dan sunyi. Ini saudara Elinor. Terima kasih Albert Amboy. Kemudian kata Pak Nazir lagi, pagi esok mengail bertiga, mencari seluang, disedia umpan. Buah busuk dalam raga, baik dibuang, jangan disimpan. Itu cara beliau menyindir pimpinan kita ni. Kalau jadi buah busuk tu buang aja lah, tak payah nak simpan dah. Ini dia seolah-olah dituju pada UMNO lah. Kalau dah busuk tu buang lah. Tak payah lagi dah simpan-simpan buat apa katanya. Terima kasih Pak Nazir. Cantik, indah bahasa, indah dia punya bunga bahasanya. Baik saudara, saya harus memberi peringatan sebab semalam terlupa dan terlajak. Mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube, anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Jadi segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Sebab kadang-kadang benda ni, hari ini kita bicara benda ni agak serius ya. Saya beri pre-warn dulu. Ini boleh mendedahkan kita pada timbul masalah sama menyaman. Jadi nak bagi apa pandangan apa semua tu, berhati-hati ya Saudara Rizal Said. Terima kasih. Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan begini, kita santuni nukilan hati Raja Teman. Sebab saya terjumpa dalam warga netizen kat saya tadi. Nukilan hati Duli Yang Maha Mulia Raja Nazrin Shah. Yang saya dah baca sekali cantik. Raja Teman ni dia paling menjaga tentang integriti diri sebagai manusiawi. Kata baginda, ampun tuanku, katanya kos sara hidup yang makin tinggi memburukkan keadaan jika tidak jalan penyelesaian yang berkesan. Jadi kalau tidak ada jalan penyelesaian yang berkesan, kata sabda titah baginda, kos sara hidup makin tinggi ini memburukkan keadaan. Dia katanya, kata tuanku, better turut menyentuh sikap amanah, sikap haloba pemimpin atasan yang inginkan kehidupan mewah. Jadi sebenarnya Raja Teman ni dia tak suka melihat anda yang ada kuasa apa semua mengauk keuntungan berlipat-lipat ganda. Ampun tuanku. Sebab itu saya terus terang saya katakan saya rasa bangga sebagai warga Perak mempunyai pimpinan, mempunyai Ketua Duli tuanku yang memayungi warga Perak. Saya Epit Wan Lebor, kita punya raja yang hebat, Pit. Wak lu, Pit. Pit ni dia pada dari Kuala Kangsar ya. Dekat dengan Istana Iskandaria. Tadi saya baru terima masuk kiriman dari seorang teman.
Tak tahulah saya benar tak benar. Saya bang dia Allah, saya terkejut tadi, tapi saya menyentuh sikit. Dia kata ada dengar laporan mengatakan bahawa ada berlaku pertembungan kereta api bawah tanah antara Kaum Baru dengan KLCC. Marilah kita sama-sama berdoa agar tiada musibah. Tapi kalau ini berlaku, saya pun termenung. Apakah musibah lagi yang akan menimpa negara kita lepas satu-satu? Ini daripada saudara Ustaz Norman, dia hantar pada saya kiriman. Dia kata baru masuk tadi, dia kata ada pada sedikit kemalangan berlaku kalau itu saya ingat LRT lah. Kalau antara Kampung Baru dengan KLCC ni adalah LRT. Tak tahulah saya macam mana. Kemudian yang agak menggusarkan kita, Sinar FM melaporkan tadi 7 buah negara telah pun menuntut agar Duli Yang Maha Mulia Yang Bertuan Agong dan Perdana Menteri Malaysia membuka segera persidangan parlimen. Malunya malu kita apabila ahli-ahli parlimen daripada luar negara pun sudah mula menghantar surat, menghantar perutusan. Malu. Ini keadaannya sebab 7 negara tersebut menuntut ini ahli parlimen dari Thailand, daripada Indonesia, daripada Timor Leste, daripada Kemboja, Filipina dan Singapura. Mereka menandatangani permohonan meminta atau menggesa Perdana Menteri dan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mengadakan sidang parlimen segera. Kerana mengikut dakwaan mereka, kuasa darurat yang dikenakan, diwujudkan di Malaysia, sebenarnya kuasa darurat ni kuasa agung, mereka tak boleh nak campur. Tetapi bila mereka menyentuh soal parlimen digantung, itu katanya tidak memenuhi piawai antarabangsa. Dan mungkin kerana tidak adanya persidangan parlimen ini boleh berlaku salah guna kuasa. Jadi saya haraplah pimpinan di Anjung Kuasa Si Perdana dengar lah. Jangan buat malu negara kita lah. Rakyat tak ada masalah. Kalau titah tuanku kata darurat, kita terima dengan hati terbuka. Cuma yang rakyat tuntut parlimen diteruskan. Dan kita melihat bahawa Agong dah pun membuat kenyataan persidangan parlimen boleh diadakan. Yang pimpinan politik di Anjung Kuasa Si Perdana ni tak mau buat, kenapa? Kenapa tidak mau? Agong kata tak ada masalah. Dan ini yang membuatkan ahli-ahli parlimen di luar merasa pelik Malaysia ni. Malu kita. Jadi tak tahulah kata apalah saya ni. Saya menyatakan benda begini kerana kita warga cinta damai. Kita mahu negara kita dihormati orang. Satu ketika dahulu, bila sebut saja kalau kita datang Malaysia, pergi ke Arab tu, kalau kita Mekah ke, bila sebut Malaysia aja, harga barang sejadah RM15 boleh turun Hamsa Riyal. RM5 je. RM5. Saya ingat lagi kalau kita nak beli kurma ke Malaysia. Oh, Malaysia. Harumnya warga Malaysia ni. Dan sekarang hari ini saya yakin orang melihat kita, orang pelecehkan kita. Pimpinan di Anjung Kuasa di Perdana, ingatlah anda bertanggungjawab memalukan negara kami. Jangan kerana anda gila kuasa, kami yang menerimanya. Itu yang saya marah. Saya ingat lagi, saya pernah pergi ke Bosnia. Pergi ke Zagreb. Warga Bosnia bila tahu, where you came from, brother? I came from Malaysia. Wow, Malaysia peluk kita. Saya pergi ke Albania, di Tirana. Dia orang dengar aja kita ni dari Malaysia sanggup nak belanja makan. They are proud to be friend with us. Hari ini kalau dengan adanya begini, malu kita. Rakyat di dunia luar melihat kita diperlecehkan. So pimpinan, anda sepatutnya mempertingkatkan bangsa kita, mengharumkan nama negara. Bukan menghancurkan orang negara luar melihat kita ini diperlekehkan oleh negara luar. Ini masalah sebenarnya. Yang saya buat saban malam menyatakan benda begini, bukan kita marah pada benci pada mereka, tidak. Kita marah kalau negara kita ini diperkotak-katikkan oleh pimpinan yang akhirnya membuatkan orang memenang seru, orang memenang hina pada kita. Ini yang sebenarnya saya nak lontarkan. Tapi Dekom nak marah, marahlah. Sebab anda pembodik nombor 1 yang mau melihat negara kita lingkup. Buatlah apa pun nak cakap pun. Geram saya. Salah malam. Takkan tetap malam saya nak menjerit. Mereka yang mendengar bukan tak dengar tu. Pakar wali semua tu. Saya tak dengar sebenarnya mereka mendengar. Sebab saya tahu. Bila saya berjumpa ke kawan, ada orang telefon.
Retinya mereka mendengar. Yang dengar tu tolonglah bisikkan pada pimpinan. Enough is enough. Kena diperbetulkan. Saya. Sebab itu, hari ini, lagi yang malukan saya sebenarnya. Ini kita buat sebab saya kata panjang ni. Saya sebab tu malam ni pembicaraan saya agak panjang. Saya, cetusan daripada saudara Mat Saad Mat Zain. Dan dia menzahirkan keraguan dia berhubung dengan kemunasabahan harga vaksin di bawah Kementerian ini Sains dan Teknologi. Saya nak bagi tahu saudara, saya tak peduli saudara Khairi Jamaluddin datang pada UMNO. Kalau tak betul saya akan balon. Datuk Ismail Sabri, alah naik Presiden UMNO, tak betul kita balon. Adham Baba daripada UMNO, tak betul kita balon. Tapi kalau mereka baik, diam, tak macam tak sekarang ni, saya tak sentuh apa-apa pun Kementerian Pendidikan Persekutuan. Sebab tak ada isu. Kalau mereka menghina, kita wajib mempertahankan. Tapi bila semalam, kita jadi malu. Malulah bila saya katakan semalam. Tapi bila menteri kata tak tahu kasino ni buka ke tak tutup. Dan hari ini kenyataan daripada Ketua Polis Negeri Pahang, dia kata mulai malam ini jam 12 tengah malam, maka kasino itu akan ditutup. Alhamdulillah. Sebab kita menyatakan berkali-kali, masjid kau tutup, tempat amal ibadat kau tutup, tempat maksiat perjudian kamu buka, kamu izinkan orang bermaksiat di puncak bukit. Bukit itu jangan lupa saudara, itu adalah banjaran Titiwangsa yang menjadi kebanggaan kita. Orang di luar macam negara China, mereka melihat bahawa banjaran Titiwangsa ini mereka panggil sebagai Semenanjung Emas, the Golden Peninsula. Sekarang ni ada kasino, tak apalah, tak kisahlah dibangunkan dengan pusat peranginan, okey. Tetapi di saat kita negara dihujani musibah ini, tutup kemaksiatan, bukalah tempat kita bersemayam. Aku rasa salah permasalahan kita, tempat kita mengadu dengan Allah SWT. Bukannya kita nak supaya buka masjid ni untuk kita pula buat ajaran sesat. Tidak. Supaya kita mengadu. Kerana berkali-kali saya katakan, di negeri China waktu musibah itu datang, Perdana Menteri dia, Presiden dia turun ke masjid, minta supaya imam masjid itu mengimamkan sembahyang, berdoa pada Allah. Begitu juga di London, Presiden Perdana Menteri Boris minta supaya masjid dibuka agar berdoa supaya kita minta kepada Allah SWT segera menghentikan COVID-19. Dan waktu Spanyol, Spain dan di Itali, saban hari lepas seorang tumbang sampaikan tak ada tempat lagi nak menguruskan mayat-mayat, Perdana Menterinya turun berjumpa dengan imam, jumpa dengan imam umat Islam ni, minta supaya berdoa. Mereka turut sama berdiri di belakang. Mulianya umat Islam ini, mulianya ajaran Islam ini. Nah, kita di sini kita tutup masjid, kita buka pusat perjudian. Ini masalah dia, brother. Itu yang saya katakan tadi, dari awal mukadimah saya tadi itu, Al-Quran dah jawab. Kita boleh bertanya, malam besok saya akan sambung lagi. Sekarang ini berhubung dengan saudara ceturarasa saudara Mat Saad Mat Zain. Dia kata, ini dia sebenarnya dia kata, jangan duk tunggu sampai kena halau lah baru hampa nak balik. Ini dia bahasa dia menindik. Jangan duk tunggulah sampai hampa dah kena halau baru nak balik. Orang UMNO ni. Macam tu Pak Tiri dah kata kat kami. Tapi hang sebagai anak janganlah duk buat pekak telinga. Tolonglah jaga sikit maruah mak pak hang yang duk blok hang, yang duk belah hang dari tapak kaki dua jari. Amboi, bila dah besar, dah senang, hampa lupa mak pak hang yang duk tatang hampa selama ini. Ini bahasa kiasan saya ya, beliau menyatakan, jangan fikir diri sendiri, tapi fikir untuk anak cucu kita. Jangan gadai maruah mak pak. Demi kepentingan sendiri. Ini adalah soal hidup mati. Sekadar kita ingin bertanya. Dia sekali lagi, masa duk kat ni, dia tanya pada Khairi Jamaluddin ni, mata kat KBS dulu tu, apa cerita? Berjuta-juta lemon. Awak buat perangai lagi. Sebab dia menzahirkan ada benda yang tak kena. Yang bila dia kata, pada waktu dulu masa Khairi Jamaluddin jadi Menteri Belia Rasukan, ada benda yang tidak selesai. Tapi okey, rakyat dah lupa. Tapi sekarang ni dalam pembelian vaksin ini menimbulkan keraguan.
Perlu juga ditanya walaun MP, dia terus bagi tahu walaun MP UMNO yang duduk dalam kerajaan sekarang ni, hampa nak balik rumah sendiri ke atau hampa terus nak duduk rumah Pak Teri hampa tu? Tu marah betul lah saudara Mat Saad Mat Zaid. Dan hari ini juga keluar kenyataan daripada parti lain. Tapi kita kena santun, iaitu pengurusi Parti Pejuang yang tak didaftarkan wilayah persekutuan, dia meminta supaya Dunia Yang Agung dan Majlis Gajah-Gajah Melayu digesa untuk membuat semak dan imbang kepada kos perbelanjaan bagi pembelian vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi negara. Kerana Datuk Khairuddin kata sebagai Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan, Datuk Khairuddin Hassan berkata, ia bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang penyelewengan susulan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin yang gagal membentangkan setiap perbelanjaan kerajaan. Ini persepsi rakyat dah mula timbul. Sepanjang tempoh proklamasi darurat, Yang Tuan Agong dan Majlis Gajah-Gajah mempunyai kuasa untuk melaksanakan semak dan imbang. Jadi sesuailah agar Dunia Mula Gajah-Gajah Melayu dan Yang Tuan Agong menyemak tentang senarai harga perbekalan berhubung dengan vaksin. Ini untuk mengelak dari segala bentuk unsur penyewelengan oleh kalangan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita merayu supaya Gajah-Gajah Melayu dan Dunia Mula Tuan Agong melaksanakan semak dan imbang berhubung dengan pembelian vaksin yang sudah pun menjadi perbincangan, bukan lagi rahsia umum. Ia sudah menimbulkan persepsi di seluruh negara. Kata mengulas lanjut, kata Khairuddin, dia kata Majlis Gajah-Gajah Melayu juga perlu mempersoalkan perbezaan antara kos perbelanjaan antara tiga negara. Sebab dia kata ada tiga negara yang dibuat perbandingan, iaitu Amerika Syarikat, Vietnam dan Malaysia. Amerika Syarikat belanjanya 6 bilion untuk vaksin berjumlah 100 juta rakyatnya. Jadi artinya kos vaksin setiap seorang rakyat di Amerika itu hanyalah RM60. Vietnam pula berbelanja 4.5 bilion untuk vaksinasi 150 juta rakyatnya. Ini berarti kos vaksin setiap rakyatnya adalah RM30 saja. Tapi di Malaysia belanja 5 bilion untuk 32 juta orang, yang membawa arti kosnya adalah RM256.25 untuk setiap orang. Ini dia mula buat perinciannya. Jadi katanya perbelanjaan negara tidak disentuh dan tidak dibentangkan langsung oleh Perdana Menteri. Bukan sahaja perbelanjaan ini, bahkan pembelian vaksin COVID-19 tidak dilakukan secara telus. Keseluruhan rakyat amat bimbang dengan cara kerajaan Perikatan Nasional berbelanja sehingga reserve negara juga telah digunakan tanpa dibentang seterusnya dan tidak mendapat kelulusan daripada Parlimen. Ini serius, brother. Keadaan ini serius. Apabila rakyat sudah mula bercakap, rakyat sudah mula buat comparison, Amerika RM60, Vietnam RM30, Malaysia sampai RM259, jauh beza tu, brother. Jadi saya sebab saya kata malam ni panjang kita berbicara kita. Panjang, saya minta maaf saudara. Sebab saya harus menyantun ni, sebab saya tengok ni ulasan daripada dia menjawab daripada video Khairi Jamaluddin, ulasan video Khairi Jamaluddin yang menjawab video kepada Ketua Pembangkang. Ini tulisan yang sampai kepada saya oleh Yang Berhormat Saudara Hassan Karim, itu ahli Parlimen Pasir Gudang. Apa dia kata? Dia kata Malang bagi Malaysia, bangunan Parlimen 17 tingkat senyap dan sunyi. Dewan Rakyat dan Dewan Negara terkunci pintu-pintunya. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menggunakan platform media sosial untuk meluahkan fikirannya terhadap program vaksinasi kebangsaan, terutama dari segi proses pemerolehan vaksin itu dari luar negara. Menteri Sains dan Teknologi yang mengetuai program vaksinasi kebangsaan yang bertanggungjawab mendapatkan vaksin tersebut telah menjawab dakwaan Ketua Pembangkang juga melalui video yang kemudiannya tular di internet. Kalaulah kita boleh anggap kedua-dua video itu sama ada video Datuk Seri Anwar Ibrahim dan video Khairi Jamaluddin dikeresah dan tulen serta jelas dan terang, tiada sanksi-sanksi lagi dan bolehlah dianggap keterangan yang boleh diterima pakai, bukan sekadar dengan cakap atau hiasi. Maka terjawablah juga kerinduan rakyat Malaysia untuk menyaksikan perdebatan menarik antara dua tokoh tersebut. Itu kata Yang Berhormat
saudara ini Hasan Karim ya. Dia kata Kari menyatakan bahawa beliau telah menghadiri pendengaran di Pakdapan Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan Parlimen, iaitu Public Account Committee, bagi menjelaskan secara terperinci berkaitan proses pemerolehan vaksin, seperti soal harga, syarikat terlibat, jenis vaksin dan kontrak perjanjian. Saya boleh mengesahkan pernyataan Kari itu benar kerana saya hadir, kata saudara Yang Muhammad Hassan tadi, di Parlimen sepanjang sidang bulan Disember 2020. Walaupun saya bukan anggota PAC. Tapi satu perkara yang Khairi Jamaluddin lupa memberitahu orang ramai melalui videonya itu ialah laporan pendengaran berkenaan pemerolehan vaksin di hadapan PAC itu tidak dibentangkan di dalam Dewan Rakyat kerana Parlimen telah digantung kemudiannya dan PAC tidak dibenarkan bersidang sepanjang pergantungan Parlimen tersebut sehingga hari ini. Jadi tak ada Jadi ahli Parlimen dan awam tidak dapat membaca dan meneliti laporan PAC yang amat penting. Inilah satu kesan buruk dari penggantungan Parlimen katanya. Maka penjelasan Khairi Jamaluddin dalam video itu hanyalah bersifat penjelasan sepihak tanpa Ketua Pembangkang dapat memeriksa laporan PAC yang tidak sempat dibentangkan. Jadi akibatnya Parlimen digantung. Saya boleh mengesahkan bahawa laporan PAC itu tidak dibentangkan di Parlimen. Kerana, kata Yang Muhammad Hassan tadi, dia kata, kerana saya berada di dalam Dewan Rakyat sehingga hari terakhir persidangan. Tidak ada laporan PAC tersebut dibentangkan. Jadi kalau Khairi kata dia ada bentangkan pembelian itu melalui PAC, mana bohong? Kalau dia cakap benda begitu, dia boleh dibawa kepada Jawatankuasa tata tertib sebagai ahli Parlimen, sebagai menteri yang berbohong dan boleh berlaku impeachment. Ini keadaan saya cuma membaca. Kita boleh tanya Yang Muhammad nanti. Saya percaya dalam soal perolehan vaksin, program vaksinasi kebangsaan dan perang mengalahkan pandemik COVID-19, Menteri Khairi Jamaluddin, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dan semua ahli Parlimen, baik kerajaan, Perikatan Nasional, pembangkang ataupun bebas tanpa parti, akan berdiri bersama-sama sebagai patriot Malaysia yang sanggup mengenepikan politik sempit, pandangan sekretarian yang tersisih serta ideologi yang tersasar. Secara bipartisan, sedia untuk bekerjasama demi rakyat dan negara. Jadi sekarang ni tak ada perlu diraskan. Kita dah cakap, semalam saya beritahu, ketepikan soal ideologi politik dan sebagainya. Tak kisahlah anda daripada parti mana pun, satukan pemikiran. Sebab kita sekarang ni dalam suasana perang. Negara berada dalam peperangan untuk menentang COVID-19. Sepatutnya Parlimen dibuka dan dibincangkan. Sebab itu saya kata berkali-kali kita bukan menuntut supaya Parlimen ini bersidang kerana nak menjatuhkan seseorang daripada jawatan Perdana Menteri. Tidak sama sekali. Yang kita mahu adalah supaya ini dibincangkan oleh semua, supaya dapat dicari satu pandangan ataupun satu keputusan yang tuntas bagaimana kita mahu menangani masalah COVID-19. Ini persoalannya saudara ya. Jadi secara ringkasnya saya nak bagi tahu juga, ada juga kiriman lagi, dia kata Parma Niaga adalah JRC, iaitu syarikat berkaitan kerajaan dengan ahli politik yang sudah bersara dan bekas pegawai kerajaan yang berpangkat tinggi sebagai pengarah sebagai pengarahnya. Jadi kerajaan China pada mula katanya tidak mahu menjual vaksin Sinovac kepada Malaysia kerana dasar China adalah menjual dengan harga murah kerana untuk membantu negara. Tapi Malaysia mahu China memberi harga mengikut pada harga invoice. Di sinilah ada satu yang saya nak, kalau saya baca habis semua tu, mendedahkan diri saya kepada kemungkinan boleh diambil tindakan libel. Saya tengok boleh ni. Tapi ada keraguan bila kita berhubung dengan China. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menyatakan bahawa Datuk Syamuddin Menteri Luar pergi ke negara China, berjumpa dengan Menteri Luar dan memperakui Menteri Luar China itu sebagai abang besar, my big brother. Tapi hairannya kenapa vaksin daripada negeri China itu kita cuma dapat 1 juta, kita minta 15 juta. Why? Kenapa? Kita dimalukan. Rupanya ada sesuatu yang tersembunyi. Yang inilah perlu disiasat. Sebab itu saya dah bercakap 3-4 malam lepas. Perlu ada satu kertas putih siasatan berhubung dengan pembelian vaksin COVID-19. Kerana ini bukan melibatkan wang daripada Khairi Jamaluddin. Ini wang bukan daripada poket Tan Sri Muhyiddin.
Ini wang daripada kantong negara, milik saudara, milik saya, milik kita semua. Kita adalah sebagai pembayar cukai. Ini juga yang disuarakan oleh Datuk Seri Najib berkali-kali. Minta supaya Parlimen bersidang untuk kita bincangkan dari segi harga, the price. Sebab ada keraguan. Bila ada keraguan, mestilah disiasat sepenuhnya. Sebab itu segala perbelanjaan negara ini tak boleh berbelanja secara berwenang, saudara. Nah, jadi semua vaksin bukan kenapa, sebab kita melihat bahawa dari segi harga. Jadi sebenarnya katakan apa sebenarnya masalah kita ni? USA belanja 6 bilion USA untuk 100 juta. Dia belanja 6 bilion untuk 100 juta. Vietnam berbelanja 4.5 bilion untuk 150 juta. Kita berbelanja 5 bilion untuk berapa juta orang saja saja. Jadi ini masalahnya. Sedangkan kita punya penduduk cuma 32 juta saja. Kita belanja 5 bilion. Ini di sini ada keraguan. Jadi kadang-kadang sekarang ni ini harga yang sebab saya katakan semalam, kemarin, source yang kita dapat, ini bukan daripada pick up from the sky. Bukan ambil daripada pokok-pokok, saudara. Ini laporan BBC. Ini laporan Reuters, akhbar, media dunia. Ini daripada CDC. Bahawa ini besok tak kena gaya akan timbul lagi bahawa negara luar akan mempertikaikan wibawa pimpinan negara kita. Maka mereka akan menuduh kita macam-macam. Jadi ini perlu disiasat. Kerana info vaksin yang saya dapat, harga vaksin seperti didedahkan oleh Menteri Kewangan Belgium. Macam semalam saya kata, I have to repeat again. Eva di Blika, dia kata melalui Twitternya, dia kata AstraZeneca. Kalau AstraZeneca untuk satu dos RM8, 90 sen. Kalau Sanofi GSK, RM37. Kalau Pfizer atau BioNTech, RM60. Kalau Covax, RM50. Kalau Johnson & Johnson, RM31.50. Dan kalau Moderna, RM75.60. Ini harga yang tertinggi. Sehingga saat ini pembekal-pembekal, mereka yang mencipta vaksin untuk COVID-19 ini, yang paling tinggi harganya RM75.60. Kita tak memesan untuk Moderna, kita memesan AstraZeneca. Kalau daripada negeri China lagi murah lagi. Jadi Belgium membeli 33 juta dos. Belgium dia membeli 33 juta dos vaksin pada harga 1.26 bilion. Sedangkan peruntukan kita 5 bilion. Belgium dapat 33 juta. Kita tak tahu lagi. Ini gambarannya. Sebab itu macam kita disinggung oleh Datuk Anwar Ibrahim. Malulah. Dia kata amat malukan bahawa China ni melayan Malaysia sebagai macam anak tinggi je. Yang saya katakan tadi lah, saudara. Itu gambarannya. Masih lagi. Ni seorang pemuda dari Pasir Putih. Ni pemuda Pasir Putih ni saya nak baca ni dalam lawak agak Kelantan sikit. Ni dari sebab dia tulisannya dalam Kelantan ni, izinkan saya berbicara sedikit menyantuni luahan hati anak muda daripada Pasir Putih. Dia kata semasa sidang live berlangsung timbul pelbagai isu. Ini panjang sikit saudara. Semasa sidang live berlangsung timbul pelbagai isu. Sepatutnya pengumuman besar ini dibuat oleh Perdana Menteri. Tapi nak buat macam mana? Dia cerdik. Mana dia kata ini Datuk Mas Sabri lah. Hal-hal yang mendatangkan amarah rakyat diletak terus atas kepala Menteri Kanan Keselamatan. Tanyalah Datuk Ismail Sabri kerana berjiwa kental menghadapi pelbagai persepsi negatif dan tanpa disedari ia turut mengheret UMNO untuk menghadapi celaan daripada netizen. Penyudahnya maruah UMNO tergugat. Memang molek lah kata, tapi masalahnya pimpinan pusat terutama MKT dengar ke suara kita je. Dia kata dengar ke suara kita ni? Adakah mereka mendengar suara kita? Letih dah akar umbi ni. Ni apa budak Pasir Putih kata, letih dah akar umbi ni. Akar bin umbi tersuap. Buih mulut
duk akar bil umbi ni bersuara. Sehingga kan akar bil umbi beri mandat penuh pada Presiden. Tu pun lepas tu selesai MP PBN, terutama yang menjadi menteri, dicari Presiden PBN. Bukan pergi cari pengurusi hak sepatutnya diorang dicari Presiden BN, pengurusi Barisan Nasional. Pemuda Pasir Putih awal-awal dia kata terbentuknya kerajaan PN telah serah memorandum pada Datuk Seri Presiden. Tok Seh duk dalam PN, bui sendiri tangan Presiden. Dia kata surat dia kata dia bui sendiri pada tangan Presiden. Pemuda Pasir Putih juga dari awal-awal lagi tolak PPBN. Dari awal-awal lagi desak supaya kita tolak pemimpin BN. Hok jadi jurucakap dan kami hitam PPBN. Desak buat dah, memorandum buat dah, dan berbagai cara nyatakan ketidakpuasan hati. Akak Umbi buat dah. Lepas ni kalau duk dengar juga, kalau duk main peseng lama juga, kita mati tengoklah lagu mana sebabnya bagi kami. Koho-koho lama-lama kita berada dalam kerajaan PN, maka koho-koho tenggelam padi kita. Tenggelam parti kita. Ini bahasa dia. Ya, kerana dia kata mereka takkan berhenti aniaya kita. Kerana parti mereka semua tahu ia ditubuhkan hanya untuk mematikan kita. Patutnya dari awal lagi semua MPBN ikut cara Datuk Pengurusi Perhubungan Kelantan. Barulah dia terpalit koho-koho kita ni orang perjuangan. Apa pun kami tunggu orang sini. Jadi betul. Sekali saya sekali ingat hamba dia kata berasa nak godam parti sendiri. Dia kata betul. Sekali ingat hamba berasa nak godam parti sendiri. Dah. Koho-koho fed up dengan menteri kita duduk tolong Mahidin. Tolong mapuh parti sendiri. Tu marahlah pemuda Pasir Putih. Tara bersabar saudara. Kemudian saya nak contoh ni, apa kata saudara Mat Sapri Saleh? Dia kata saya punya pendapat Menteri UMNO yang ada dalam kerajaan hari ini semua dah tak boleh pakai. Jadi kita lupakanlah mereka ni hanyut di bawah arus kekayaan wang ringgit dan kuasa yang ada pada mereka. Kemudian saudara Baharu Maria dia kata rakyat amat mengecewakan. Luahan hati tokeh perabot, tokeh ayam, tokeh nasi itik yang saya temui, mereka semua merasakan kekecewaan yang amat sangat. Cuma saya tanya siapa okey? Dia kata bosku. Tokeh ayam, tokeh itik, dia kata bosku lebih baik. Ni Dian. Dian pula dia kata amat mengecewakan dengan KJ. Kemudian Datuk Seri Ismail Sabri duk kelentung bagi mempertahankan jumlah vaksin dan vaksinasi yang dan buat WhatsApp parti. Kalau perangai bersama begini, Datuk Seri kena balun dia orang ni, bagi tahu jangan dibawa najis dalam parti. Dan seolah-olah tindakan mereka ni seolah-olah membawa najis masuk dalam parti kita. Sebab rakyat dah marah. Ini berhubung dengan tentang pengumuman Datuk Ismail Sabri tentang SOP perintah perketakan kawalan pergerakan. Ni keluhan Marhain. Dia kata kami Persatuan Peniaga Pasar Malam Bumiputera Petaling Jaya amat tidak bersetuju dengan SOP PKP 30 kerana amat membebankan ramai peniaga kecil terutama peniaga pasar malam. Kami merayu kepada PM dan Menteri Perikatan Nasional agar buat semakan terlebih dahulu sebelum buat keputusan. Rata-rata peniaga boleh berurusan 12 jam sehari, tapi kami di pasar malam hanya 4 jam saja. Kami juga pembayar lesen PBT yang sah, tapi dianaktiri oleh kerajaan. Untuk persiapan berniaga maka masa 1 jam. Dan kemas kini pun menggunakan masa yang lama juga. Jika kami berniaga bermula jam 3 petang, kami akan berdepan dengan compound PBT dan tindakan yang mengawal SOP. Jadi masa berniaga sebenarnya tak sampai 2 jam. Jadi siapa yang perlu disalahkan? Jadi kami beralih kepada peniaga jalanan. PBT jangan ambil tindakan apa-apa lagi. Ini cari penyakit dengan kami. Kami nak makan. Kami nak bayar itu ini. Siapa nak tanggung? Yang ada rumah, jual rumah, tidur bawah jabatan. Rakyat menderita. Orang kayangan hidup mewah. Turun padang, tengok sendiri. Rakyat sekarang nak jadi apa? Apa pula boleh buat? PM cakap boleh buat lockdown jika ada orang yang nak sumbang duit. Apa dah jadi dengan PM sekarang ni? Dia kata dia boleh buat lockdown lah. Memanglah semalam Tan Sri Yang Mohd, Tan Sri Perdana Menteri katakan kalau ada orang bagi duit, saya boleh buat lockdown. Takkan itu jawapan daripada seorang Perdana Menteri? Apa lagi? Saudara Muhammad Hadi Jamaluddin, dia kata Assalamualaikum.
Kakak saya peniaga nasi lemak. Ini rintihan rakyat. Saya kena baca malam ni. Sebab saya kata mungkin malam ni agak panjang sedikit pencerahan saya. Kakak saya peniaga nasi lemak. Selalu dia buka kedai lepas sembahyang subuh. Terus pergi berniaga. Rakyat biasa, marhain saudara. Kebanyakan yang beli pekerja kilang. Yang masuk kerja pukul 7 dan pukul 8 pagi. Pukul 9 lebih macam tu dah tutup kedai. Sebab dah tak ada pembeli. Sebelum buat SOP tu tak fikir ke? Jadi fikir-fikirlah. Yang nak masuk kerja pun, pagi pun tak ada nak beli untuk sarapan pagi. Pak Menteri ni kepala otak mana ni? Mereka ada gaji. Bolehlah sarapan siap-siap kat rumah. Macam kami pekerja kilang ni macam mana? Memang kami harapkan peniaga nasi lemak buka awal. Dan kami sempat pergi beli. Tapi kalau kedai nasi lemak tu pun boleh buka pukul 8 pagi, bila masa dia boleh pergi? Dia mana masuk pejabat, masuk kilang pukul 8 pagi. Dan peniaga-peniaga cuma boleh berniaga bermula pukul 8 pagi. Ni tak fikir ke ni? Kalau pukul 8 pagi baru boleh buka, nak beli kat siapa? Kami pekerja kilang masuk pukul 7. Bukan pukul 9 atau 10 pagi. Tolonglah ubah SOP peniaga tu, dia kata. Boleh juga peniaga ni cari rezeki untuk menampung keluarga mereka. Dan kami pekerja kilang yang masuk pukul 7 pagi ni pun senanglah nak cari makan. Tu belum kira orang yang pergi ke laut. Orang yang pergi ke laut, saya biasa, saya anak-anak kampung. Saya pernah, kita kadang-kadang kita tunggu ke laut pukul 5 pagi. Tengok air ya. Ada kalanya kita pergi pukul 4 pagi, ada kedai pukul 6 pagi, ada 5 pagi. Tapi kalau kedai tak buka, macam mana nak cari makan? Takkan nak hirup air laut. Relax. Poci relax. Saya nampak juga sahabat saya, Datuk Jalani Harun, yang hantar kat saya, dia kata. Seluruh juga, dia kata. Ketik-ketik juga. Yang mana betul, kita sokong. Yang tak betul, kita bidas. The government is not always right, katanya. The opposition also is not always wrong. Jadi katanya kerajaan tak semestinya sentiasa betul. Pembangkang juga tak semestinya sentiasanya salah. Jadi nasihat saya pada Perdana Menteri, ni dia kata, adakanlah sidang parlimen. Tak ada apa yang nak dikhawatirkan. Tak ada undi tak percaya. Begitu juga acara rebut kuasa. Sebab sekarang ni negara dalam krisis. Semua bertanggungjawab. Ahli parlimen bawa suara rakyat. Jika tak bersidang, kita takkan tahu seluruh cerita. Berbincanglah sebagai rakyat senegara. Politik ni adalah platform ke parlimen. Dalam keadaan sekarang, kemelut politik adalah secondary. Kesudahannya, rakyat mesti diperhalusi. Kesusahan rakyat mesti diperhalusi secara bersama. One man show tidak lagi relevan zaman ini. Saya yakin dia kata semua MP ingin membawa isu rakyat pada masa ini. Rungkaikanlah isu-isu ini secara bersama. Nak bertelagah balik, tunggulah keadaan reda. Apa parti pun sama ada di pihak kerajaan maupun pembangkang, bukannya tak boleh cari titik persamaan. Pentingkan negara dan rakyat, bukannya politik peribadi dan nafsu serakah diri sendiri dan kroni. Kita adalah manusia yang baik, yang perlu dipercepatkan. Sebab tu sahabat saya juga, Datuk Zainal, dia masuk. Dia kata sekarang ni PM tu siapa? Mungkin kita sudah hilang Perdana Menteri. Kata. Jika ada, ini bukan caranya untuk mentadbir negara yang sedang dibelenggu dengan berbagai krisis. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan terhadap kerajaan yang legitimate dan yang paling ketara, pandemik COVID-19. Mungkin ada yang beranggapan Perdana Menteri masih berkuasa sebab masih dapat sokongan, terutama daripada kluster Menteri UMNO. Persoalan yang timbul, mengapa kluster Menteri Bongok ni tetap meneruskan sokongan pada Perdana Menteri yang pada hakikatnya lemah segala-galanya. Itu pandangannya. Sebab saya janji tadi, saya akan terus malam ni. Agak lewat sikit tak puas saya. Guna kata saudara Zainal Ahmad, sahabat saya. Dulu satu ketika kami pernah satu pejabat. Dia kata, once PM collapse, akan terbongkarlah semua ini. Dia berkeyakinan bahawa tentang pembelian vaksin dan sebagainya, dia kata, apabila collapse, apabila jatuhnya Kerajaan Perikatan Nasional, maka pasti akan terbongkarlah segala ini. No hal lah, dia kata. Court case juga. Steady bro, dia kata, kita follow. Cuma dia kata lagi satu, bisnes macam kami, dia berniaga. Bisnes macam kami ni, gaji staff dan overhead kena bayar. Sedangkan income, pendapatan merosot. Tak bayar gaji, mereka report dekat labor office. Jadi, syarikat-syarikat kecil, semua bisnes will slow to death. Artinya syarikat-syarikat kecil ni
perlahan-perlahan untuk menemui maut. Jadi total lockdown, at least, dia kata, kalau kita buat total lockdown ni, at least kita suffer sekejap. Kita menderita sekejap. Lepas itu boleh survive balik. Dan ada pun yang menghantar kiriman pada saya, kerajaan mana sebenarnya yang bagi pelancong Cina masuk selepas dah tahu pasal COVID merebak luas? Ini sebab dia bukanlah kerana apa, sebab dia kata banyak orang menuduh kerajaan Barisan Nasional apa semua. Kerajaan mana sebenarnya yang mengizinkan, sebab waktu itu COVID-19 ni berlaku di Wuhan. Saya tak maulah mengulang balik cerita lepas, tapi perlu kita tahu sejarah. Waktu Wuhan didatangi atau diserang oleh COVID-19, kita melihat dalam internet apa semua, rakyatnya bergelempangan tepi jalan. Waktu itu Menteri Kerajaan Pakatan Harapan, Perdana Menteri Dr. Mahathir. Saya ingat lagi Dr. Mahathir kalau dia apa datang ni, biarlah hotel buka, takkan nak pergi tinggal dalam kebun ayam. Sepatutnya dah ditutup. Dan Menteri Kesihatan waktu itu Zulkifli Ahmad, ahli parlimen daripada Kuala Selangor, dan Menteri Pelancongan Mak Nur Tapi. Mereka inilah yang mengizinkan masuk. Bila masuk, maka merebaklah penyakit COVID. Mereka bertanggungjawab. Sebab itu, jika usai permasalahan ini, kerajaan yang baru dibentuk nanti perlu memanggil ketiga-tiga mereka ini untuk disiasat. Kenapa kamu lakukan tindakan begini? Sebab anda melakukan satu tindakan yang boleh dianggap sebagai treason, mengkhianati negara. Sebab saya tahu, saudara kena ingatlah, sebab pembicaraan apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Perdana Menteri semalam, ia bukan sekadar mengundang marah, tapi macam saya katakan, malah ia menambahkan lagi kebencian. Ada yang mempersoalkan bicara tersebut dilakukan secara live. Ini cerita semalam ni. Sebab dia sebelum itu dia katakan bahawa Perdana Menteri akan bercakap betul serang secara live kononnya. Sebab bila dia buat saja, ditayangkan benda itu melalui kaca TV, rakyat sudah dapat bahawa ini rakaman. Kenapa pejabat Perdana Menteri berbohong? Isunya, why you lie to the public? Kenapa anda sanggup membohongi rakyat? Bahawa konon-kononnya bicara Perdana Menteri semalam itu secara live. Sebenarnya rakaman, brother. Sebab itu, warga netizen hari ini mereka sudah lebih kreatif. Apabila kamera fokus pada jam, ternyata jam yang diarloji di tangan Perdana Menteri waktu itu menunjukkan jam 6 petang. Ertinya rakyat sudah sedar bahawa mereka ditipu. Why? Kenapa seorang Perdana Menteri dan kabilah-kabilahnya cuba untuk menipu rakyat, mengatakan bahawa live itu semalam adalah live secara terus terang? Sedangkan itu rakaman yang boleh disunting, yang mana yang baik, yang mana tak elok. Itu pun tak keluar benda yang bukan-bukan juga, yang tak mampu. Saudara, ini bukan ramai, sebab itu rakyat bertambah benci. Buatlah macam mana pun. Sebab mereka, warga netizen hari ini bukannya bodoh, saudara. Saya berhadapan dengan saudara hari ini. Tiap-tiap hari. Tak kisah lah dengan apa-apa ni, Jacom ni. Saudara bukan orang sembarangan. Saya tidak boleh mengutarakan pandangan yang tak benar. Kalau saya mengutarakan pandangan tak benar, lumat saya kena. Tapi apa yang saya nyatakan, saya santuni, isunya sekarang ni, Perdana Menteri kita ni dah menjadi bukan sekadar lendak. Bukan sebagai itik yang tempang. Hari ini Perdana Menteri Malaysia sekarang ni sedang menggali saat-saat sejarahnya sendiri yang akan dikenang 100 tahun akan datang. Yang akan dikutuk oleh warganya masa akan datang. Kerana hari ini keadaan negara kita ni, tadi ada satu orang telefon saya daripada Kelantan. Dia kata, macam mana tu? Dia kata, saya mengatakan bahawa ibarat sekarang ini negara kita seperti sehelai kain putih yang sudah penuh dengan warna-warna yang tak menentu. Ada warna titik hitam, ada titik biru, ada titik hijau, ada kelabu dan sebagainya. Dan kain itu sekarang ni, kesan daripada titikan-titikan dawat-dawat yang berselerak ini, asalnya sehelai kain putih, sudah pun mereput. Inilah suasana negara sekarang ni. Sekarang ni akan datang. Sebab itu jangan bicara siapa calon Perdana Menteri. Jangan bicara parti mana nak memerintah. Sebab itu saya melihat ada dapatan lah kononnya Perdana Menteri masih popular. Mereka katalah bahawa parti ini memanglah Barisan Nasional sedang mendahului, PAS mengekori dari belakang. Ini bukan masanya. Now is the time mencari seseorang untuk menyantuni, untuk memperbaiki suasana yang dah teruk.
Ini bukan soal kita, aku sayang orang ni, aku tak orang ni. No. You kena ada keyakinan orang ini memang mempunyai latar belakang dan kemampuan. So itu saya cuma bagi saya sekarang ni, setakat hari ini yang saya ada di depan mata saya adalah Yang Berhormat Teguh Razaleigh Hamzah. Sebab saya melihat daripada track record. Sebab yang nak, sekarang ni negara kita ni dah hancur dah. Kain dah mengereput. Ada satu hari tu saya pernah berbual dengan beliau. Dia kata, Dok, macam mana you fikir negara ni? Saya ingat aku Patik, minta maaf lah. Patik kata, duk bakar je dah. Kenapa bakar? Macam kebun lah. Lalang timbul, duri Senayan ada, duri Semalu ada, rumput ada. Bakar supaya dapat jadi abu ni menjadikan apa ini sebagai baja untuk tanaman akan datang. Dia kata, tak boleh begitu. Ini santunan daripada Yang Berhormat Teguh Razaleigh Hamzah. Dia kata, tak boleh begitu. Kita kena tengok satu persatu. Yang paling penting sekali, dia kata, yang paling penting, rakyat kena makan. Rakyat perlu disediakan makanan. Early in the morning, ada makanan atas meja. Satu. Yang kedua, mesti dicantuni ekonomi negara kita. Dan kita tak boleh asingkan dunia luar. Tetapi, kena perbaiki, tutup dulu negara kita ni. Tak lama pun, dia kata, 10, 20 hari, 21 hari, kita tekep negara kita ni. Pimpinlah dengan baik. Itu pandangan beliau. Ini ada orang kata, oh mesti nak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ni kata nak Datuk Seri Najib. Yang ni kata, kalau saya nak Teguh Razaleigh. Apabila kemudian daripada UMNO nakkan presidennya. Kemudian yang lain lagi tu, ada Syamuddin nak lagi. Khairi Jamuddin nak lagi. Ini bukan masanya untuk kita bercakap soal mencari seorang Perdana Menteri. Now is the time. Saya amat bersyukur pada Allah SWT. Seandainya Yang Berhormat Teguh Razaleigh dapat duduk semeja bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, bersama dengan Datuk Seri Najib. Let's sit down, fikir yang terbaik, paculah negara ini. Sebab negara sekarang ni dalam keadaan cukup nasab. Kaki tangan kerajaan sudah hilang keyakinan. Dan ini sekarang macam mana keluhan Datuk Ahmad Ismail kita. Jangan sampai bila nasi dah jadi bubur. Sekarang ni masih belum lagi, masih ada lagi. Masih boleh diperbaiki. Tapi jangan sampai bila nasi dah jadi bubur, waktu itu segalanya dah rosak. Sebab itu, yang paling penting kita mencari pimpinan yang jelas. Pimpinan yang ikhlas untuk rakyat. Yang mengutamakan rakyat. Ini paling penting. Dan kita mengharapkan Duli Yang Mahmudah Tuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu, bersama dengan pemikiran kita, wujudkan satu kerajaan dipanggil kerajaan interim. Bukan interim Prime Minister. The interim government, kerajaan sementara untuk mentadbir negara yang tengah teruk sekarang ni. Jadi kena kifarah Datuk. Memang saya tahu. Kita ni sekarang ni sebab kita banyak melakukan kesilapan. Betul ada orang cakap ini UMNO misal. Saya kata jangan salahkan parti, salahkan orang. Saya bercakap terus terang, jangan salahkan parti, salahkan pimpinan. Ada pimpinan UMNO sekarang ni pun dah duduk dalam kerajaan pun masih meneruskan kesilapan demi kesilapan yang memikirkan solat tembolok mereka. Kalau mereka tegas tak jadi dah sekarang ni. Kalau semua menteri-menteri yang ada dalam kabinet menegur, ni minta nak tanya ni, beli vaksin ni berapa harganya? Tolong bagi perincian. Tak berani nak tegur kerana takut. Kerana mungkin masing-masing ada penyakit di belakang. Kerana memikirkan, ini nanti keluar nak buat projek ini. Tok, kuli Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Seri Najib boleh berganda bau? Boleh. For the sake of the country. Yang Berhormat Teguh Razaleigh Hamzah, dia seorang lama. Datuk Seri Najib biasa jadi Datuk Seri Najib biasa duduk bawah Teguh Razaleigh. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bawa masuk UMNO bukan Dr. Mahathir, is Dr. Teguh Razaleigh. Tak ada masalah. Sepatutnya beliau akan memanggil tiga-tiga ni santuni negara kita. Nah, ini pandangan saya secara peribadi lah. Bukan saya nak berkempen, tidak saudara. Tapi saya melihat negara dalam keadaan begini, this is the time. Gunakanlah dalam keadaan sekarang ni kita masih ada lagi rotan. Jangan besok dah tak ada rotan baru kita nak cari akar. Masih ada lagi yang boleh kita gunakan. Buah fikirannya. Bukan kita nak katakan dia jadi Perdana Menteri itu, sebab no. Ini untuk menyantuni negara. Mungkin saya tak setuju, saudara anak muda tak setuju. Sebab saudara, pemikiran saudara setakat yang saudara lihat. Bagi kalangan usia dalam 40 tahun sekarang ini, tentulah pendewaannya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi kalangan warga UMNO, anak-anak muda lagi semua ni, yang warga netizen tentulah bosku.
Warga UMNO tentulah melihat dari sini Zahid Hamidi. Warga PAS pula tentulah melihat pimpinan mereka. Saya melihat dari segi track record, orang yang tidak meletakkan kepentingan diri, orang yang tidak akan melakukan pecah amanah, orang yang tidak akan melakukan korupsi, orang yang tidak akan memberi kronisma, orang yang tidak akan mewujudkan KKN. Saya nampak Tengku Razali Hamzah terus berdasarkan pengalaman beliau bersama dengan Tun Razak, bukan zaman sekarang, daripada zaman Tengku Abdul Rahman lagi, mewujudkan bank. Kita tak tahu belajar bank masa itu orang Melayu. Wujudkan bank, mengajar orang Melayu macam mana untuk meladani dunia pasaran saham, mewujudkan Petronas, bahawa ini emas hitam milik negara ni yang boleh diperdagangkan, yang boleh digunakan, boleh menjadi angsa emas yang menelurkan telur-telur emas untuk negara. Tengku Razali Hamzah, beliau mewujudkan Pernas, beliau mewujudkan PNB. Beliau satu benda yang orang tak tahu, dia dipanggil downing rate dia panggil rampasan waktu subuh. Di subuh hari seluruh London terkejut apabila kumpulan Tengku Razali bersama dengan Tan Sri Khalid Muhammad, Tan Sri Khalid Ibrahim, bersama dengan Tan Sri Moha, bersama dengan Cik Gapa, almarhum Tun Gapa Baba, mereka melakukan rampasan daripada saham-saham milik yang memiliki tanah-tanah, ladang-ladang yang ada di Indonesia. Dari segi itulah maka kita dapat mengembalikan semula ladang-ladang yang telah pun tergadai pada penjajah. Jangan lupa, dia boleh buat. Dan sekarang ni masih ada lagi. Saya lihat dia masih strong. Dan dia dengan dibantu oleh Sri Anwar Ibrahim, dari Sri Najib, bersama dengan Sri Hamidi. Okeylah, Tan Sri Muhyiddin pada sekali. Okey, cantum. Tak ada masalah. Yang penting sekarang ini, negara perlu diselamatkan. Saya berkali-kali sudah sampai masanya rakyat membuat satu petition minta supaya negara ini perlu ditangani oleh pemimpin yang benar-benar untuk memajukan negara. Kita sambung lagi lah malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.